Dia menghantar mesej. Reaksi awak keterlaluan lepas saya dapat tahu dia membatalkan panggilan temuduga kerja saya untuk meluangkan lebih banyak masa bersama. Saya tidak membalas. Hanya mengemas barang-barang saya. Apa yang dia lihat hilang semasa dia pulang membuatkannya tergamam. Saya, 28, lelaki, masih tidak percaya saya menaip ini. 2 minggu yang lalu, seluruh rancangan hidup saya digagalkan oleh seseorang yang saya sangka menyokong saya. Teman wanita saya, Gemma, 26, yang telah bersama saya selama 3 tahun, melakukan sesuatu yang sangat mementingkan diri sendiri sehingga saya masih memprosesnya. Latar belakang. Saya telah bekerja runcit selama 5 tahun. Tidaklah glamor, tetapi ia membayar bel sementara saya menamatkan pengajian perniagaan saya pada waktu malam. Tamat pengajian Desember lalu. Sejak itu, saya telah memohon di mana-mana. Pasaran kerja sangat kejam sekarang. Menghantar mungkin lebih 200 permohonan. Mungkin mendapat 10 panggilan balik. 3 minggu yang lalu, keajaiban berlaku. Mendapat permintaan temuduga daripada firma perunding utama. Bukan sebarang temuduga. Pusingan akhir dengan pengarah serantau. Peluang yang mengubah keseluruhan trajektori Anda. Mereka secara khusus mengatakan bahawa mereka akan menghubungi saya pada hari Khamis jam 2 petang. Tajam. Saya mengambil cuti kerja, membeli baju baru, berlatih menjawab selama berjam-jam. Gemma tahu betapa besarnya perkara ini. Saya telah membincangkannya tanpa henti. Dia bekerja dari rumah sebagai juru gambar bebas, memperoleh pendapatan yang lumayan. Jadualnya fleksibel, yang selalu saya iri hati. Kami tinggal di apartemen saya. Saya membayar sewa. Dia menanggung perbelanjaan barangan runcit dan utiliti. Khamis tiba. Saya di dalam bilik saya, berpakaian kemas, nota dibentangkan, botol air sedia. Pukul 1.50 petang. Telepon dicas penuh. Deringan hidup maksimum 2 petang. Tiada apa-apa. Pukul 25.210. 15, saya panik. Semak tetapan telefon saya. Mulakan semula. Tiada apa-apa. Pukul 2.30 petang. Saya mengalah dan menghantar email kepada HR bertanya sama, ada kami boleh menjadualkan semula. Dapat balasan automatik bahawa orang itu tidak bertugas sehingga Isnin. Hancur. Tidak meliputinya. Gemma masuk sekitar jam 3, melihat saya terlantar di atas katil. Aduh sayang, mungkin mereka sibuk. Perkara-perkara ini berlaku. Memeluk saya. Cadangkan kita dapatkan khidmat bawa pulang untuk menceriakan saya. Saya terlalu tertekan untuk mempersoalkan mengapa dia bersikap pelik mengenainya. Pagi Isnin, saya menerima email. Kami cuba menghubungi Anda pada waktu yang dijadualkan, tetapi tiada balasan. Kami telah memutuskan untuk meneruskan dengan calon lain. Saya keliru. Telepon saya tidak pernah berdering. Semak log panggilan saya untuk kali ke-100. Tiada apa-apa. Kemudian saya teringat pelan telefon kami menunjukkan rekod terperinci dalam talian. Log masuk. Dan begitulah dia. Khamis 21, 1 hari. Panggilan masuk dari nombor syarikat. Tempoh Sifa. Panggilan ditamatkan oleh pengguna. Litar pintas otak saya. Seseorang menolak panggilan itu, tetapi saya sedang merenung telefon saya. Kemudian saya tersedar. Rabu malam, Gemma meminjam telefon saya kerana telefonnya tidak berfungsi. Kata dia perlu menyemak sesuatu untuk pelanggan. Saya tidak terfikir apa-apa. Dia tahu kod laluan saya. Kami telah bersama selama 3 tahun. Saya menyemak tetapan telefon dan menemuinya. Pemajuan panggilan diaktifkan pada hari Rabu pada jam 11.47 malam. Semua panggilan dialihkan ke nombornya. Dimatikan pada hari Khamis pada jam 2 petang. Saya tangkap skrin semuanya. Tangan saya menggeletar. Dia mensabotaj temuduga saya. Peluang terbesar dalam hidup saya, dan dia sengaja memusnahkannya.
Dia pulang sekitar pukul 5. Saya duduk di meja dapur dengan komputer riba saya terbuka kepada rekod telefon. Hei sayang, nak cuba tempat Thai baru tu untuk apa? Kenapa? Dia terhenti. Kenapa? Apa? Saya pusingkan komputer riba. Perhatikan setiap warna kulitnya hilang dari wajahnya. Bukan maksud saya. Awak yang majukan panggilan saya. Awak tolak temuduga saya. Kenapa? Alasan-alasan mula bertubi-tubi. Dia tertekan tentang kami yang tidak meluangkan masa yang cukup bersama. Kalau saya dapat kerja ini, saya akan bekerja berjam-jam lamanya. Dia panik, membuat keputusan sekejap. Dia nak beritahu saya, tapi kemudian nampak betapa kecewanya saya. Awak biarkan saya fikir saya terlepas panggilan. Tengok saya menyalahkan diri sendiri selama berhari-hari dan diam sahaja. Saya tahu awak akan bertindak balas secara berlebihan seperti yang awak lakukan sekarang. Ia hanya satu kerja. Akan ada kerja lain. Bereaksi secara berlebihan? Awak mensabotaj kerjaya saya? Dia sebenarnya menjulingkan matanya. Kerjaya? Sayang, ini cuma kerja korporat. Kita sekarang gembira, kan? Kenapa perlu ambil risiko untuk temuduga bodoh tu? Masa tu dia hantar teks yang merosakkan segalanya. Kau keterlaluan. Aku buat semua tu untuk kita supaya kita boleh luangkan lebih banyak masa bersama. Kau patut berterima kasih pada aku sebab kau ambil berat sangat. Aku merenung teks tu mungkin selama 30 saat. Kemudian aku berdiri, pergi ke bilik, dan mula mengemas. Kemas kini satu. Tak sangka benda ni akan meletup. Membaca komen kau membantu aku sedar yang aku tak gila. Kemas kini pantas tentang apa yang berlaku seterusnya. Aku tak balas teks dia. Aku cuma kemas semua barang yang aku bawa secara teratur. Ambil masa kira-kira 2 jam. Dia cuba bercakap dengan aku pada mulanya. Kemudian marah bila aku tak nak berinteraksi. Kemudian mula menangis panik bila dia sedar aku serius. Kau nak pergi mana? Diam. Kau tak boleh pergi begitu sahaja. Kita perlu bincang pasal ni. Diam. Baiklah. Jadilah tak matang. Kau akan kembali merangkak. Masalahnya, bila kau dah besar dalam keadaan muflis macam aku, kau belajar untuk bawa barang-barang yang ringan. Semua barang milik saya muat di dalam kereta saya. Apa yang Jema tidak sedari? Sebahagian besar barang kami sebenarnya milik saya. Tidi, membelinya dengan bayaran balik cukai saya. PS5, hadiah hari jadi untuk diri saya sendiri. Pembuat kopi, ketuhar gelombang mikro, malah periuk dan kuali yang baik. Muanya milik saya sebelum kami berpindah bersama. Saya mengambil semua barang yang saya bayar. Tapi inilah yang menariknya. Ingat tak macam mana saya kata dia bekerja dari rumah? Cuba teka siapa yang beli meja tempat dia bekerja? Kerusi ergonomik, lampu gelang, penyangga latar belakang, barang-barang saya. Dibeli ketika saya cuba menyokong perniagaannya. Saya tinggalkan semuanya, tetapi saya mengambil barang lain. Lihat, saya telah menguruskan hal pentadbiran apartemen kami sejak saya lebih mahir menguruskan dokumen. Bel internet atas nama saya, perkhidmatan penstriman, akaun saya, malah Adobe Creative Suite pada kad kredit saya kerana kad kreditnya asyik ditolak semasa kami menyediakannya. Semuanya dibatalkan serta-merta. Melakukannya dari telefon saya di tempat letak kereta. Turut menukar kata laluan Netflix saya. Mungkin remeh. Memuaskan? Sudah tentu. Tergendala di rumah rakan saya, Diego. Mematikan telefon saya. Akhirnya memeriksanya pada keesokan paginya. 68 panggilan tidak dijawab. 147 teks. Sejujurnya terkejut dia tidak cuba untuk melaporkan saya hilang. Teks-teks itu berubah daripada kemarahan kepada tawar-menawar kepada huru-hara sepenuhnya. Ini mengarut. Pulanglah. Saya minta maaf. Okey, saya ada silap. Awak tak boleh jadi hantu saya begitu sahaja. Saya ada penggambaran esok. Saya perlukan internet.
Kenapa Netflix tak berfungsi? Tolong cakap dengan saya. Awak merosakkan perniagaan saya. Saya akan hubungi polis. Ini kesat. Kemudian datanglah monyet-monyet terbang. Kakaknya Mallory menghubungi Diego. Mereka saling mengikuti di IG. Ibunya meninggalkan saya pesanan suara tentang bagaimana hubungan memerlukan kemaafan. Kawan baiknya Janelle Tate mengatakan saya toksik kerana mendera Gemma dari segi kewangan. Mendera wanita yang membatalkan temu duga kerja saya secara kewangan. Keberaniannya. Tapi bahagian yang paling penting. Ingat firma perunding itu? Nah, teman wanita Diego, Keo, bekerja dalam HR di syarikat yang berbeza. Dia mendengar cerita saya dan berkata, "Tunggu, awak temu duga di firma mana?" Bekas rakan serumah saya bekerja di sana. Kemungkinan besar, tetapi mungkin. Kemas kini kedua. Minggu ini memang gila. Bersiaplah kerana hak Gemma telah mencapai tahap yang lebih tinggi. Pertama, berita baik. Bekas rakan sebilik KO berjaya. Dia bekerja di jabatan lain, tetapi mengenali pengurus pengambilan pekerja. Memberitahunya apa yang berlaku. Terlupa tentang bahagian sabotaj. Cuma kata saya ada masalah teknikal. Rupa-rupanya mereka sangat menyukai resume saya, dan jawatan itu belum diisi lagi. Mereka bersetuju untuk temu duga di Deo peluang kedua kali ini. Saya meminjam komputer riba Diego, wifi apartemennya, menyemak semuanya 3 kali. Berjaya. Sekarang bahagian yang gila. Gemma mengetahui tempat saya menginap. Tidak pasti bagaimana. Mungkin mengintai lokasi saya di media sosial atau sesuatu. Muncul di kompleks apartemen Diego pada petang Rabu. Terjumpa saya di tempat letak kereta. Kita perlu berbincang. Tidak, kita tidak perlu berbincang. Awak kebudak-budakan. Sudah seminggu. Saya terus berjalan. Dia mengekori. Saya kata saya minta maaf. Apa lagi yang awak mahukan? Saya mahu awak faham bahawa maaf tidak akan membatalkan sabotaj masa depan saya. Ya Tuhan. Masih dengan drama. Ia adalah satu temu duga yang sengaja kau rosakkan untuk menyelamatkan hubungan kita, yang kau buang hanya kerana kerja bodoh. Haknya. Kau semua. Dia benar-benar fikir aku patut bersyukur. Kemudian dia meninggalkan ini. Baiklah. Kalau kau kembali, aku akan benarkan kau mohon pekerjaan. Gembira? Izinkan aku. Izinkan aku. Gemma, aku sudah selesai. Kita sudah berakhir. Teruskan. Mukanya merah padam. Kau tak boleh putus dengan aku. Aku tak setuju dengan ini. Ini bukan rundingan. Aku akan saman kau. Kau curi peralatan kerja aku. Aku ambil harta aku yang aku beli. Aku ada risit. Itu penyalahgunaan kewangan. Aku perlukan benda-benda tu. Macam, aku perlukan temu duga kerja tu. Dia betul-betul hentakan kakinya macam budak kecil. Kau akan menyesal. Tak ada orang yang akan sayang kau macam aku. Ya Tuhan, aku harap tidak. Itu membuatnya marah. Mula menjerit tentang betapa aku seorang yang kalah yang tak kemana-mana. Dia sedang menaik taraf aku. Diego mesti memerhati dari tingkapnya sebab dia turun dan menyuruhnya pergi atau dia akan hubungi keselamatan. Keesokan paginya, saya terjaga dengan keadaan huru-hara pemberitahuan. Gemma telah menjadi sangat serius di media sosial. Menyiarkan keseluruhan naratif ini tentang bagaimana bekas kekasihnya yang kesat meninggalkannya tanpa tempat tinggal dan mencuri mata pencariannya. Ditagrakan bersama. Termasuk tangkapan skrin teksnya yang dipotong dengan teliti tanpa balasan saya. Komen-komen itu kejam. Orang memanggil saya sampah mengatakan saya harus malu, lelaki sampah, dan sebagainya. Beberapa rakan bersama menghantar mesej secara peribadi bertanya tentang pihak saya. Saya menghantar tangkapan skrin penuh kepada mereka, termasuk rekod telefon yang menunjuan panggilan yang dimajukan. Keadaan berubah dengan pantas. Tiba-tiba, catatan Gemma mempunyai komen seperti, "Tunggu,
awak membatalkan temuduga kerjanya. Dan, nak, itu tingkah laku psycho. Dia memadamkan catatan itu dalam beberapa jam, tetapi tangkapan skrin sudah tersebar. Kemudian tibalah ledakan kepupusan. Dia menghubungi ibu saya. Ibu saya yang tinggal 3 negeri jauhnya, dan telah bertemu Gemma tepat 2 kali. Ceritakan beberapa cerita soba tentang bagaimana saya meninggalkannya. Dia tidak boleh bekerja. Dia akan dihalau. Ibu saya, semoga dia diberkati, berkata, sayang, mana-mana wanita yang mensabotaj kejayaan lelakinya tidak berbaloi untuk dikekalkan. Anak saya mengelak peluru. Gemma memutuskan taliannya. Tapi dia belum selesai. Ingat tak macam mana saya uruskan dokumen apartemen kami? Saya juga orang yang dihubungi kecemasan untuk bangunan kami. Tuan Tanah menghubungi saya pada hari Jumaat kerana Gemma meminta untuk membatalkan pajakan lebih awal. Kata dia tidak mampu membayarnya seorang diri. Beginilah keadaannya. Nama saya tertera pada pajakan. Dia baru sahaja disenaraikan sebagai penghuni. Saya boleh jadi bersikap remeh dan menolak, membebankannya dengan sewa. Tapi sejujurnya, saya mahu dia pergi. Beritahu Tuan Tanah yang saya akan setuju untuk penamatan awal jika saya mendapat deposit keselamatan saya kembali dan dia keluar menjelang akhir bulan. Lebih teruk lagi, dia menghantar mesej kepada saya kemudian dengan marah kerana bagaimana saya boleh mencari tempat secepat itu. Awak mahu saya pergi. Saya sudah pergi. Fikirkan. Kemas kini ketiga. Dapat kerja bermula bulan depan dengan gaji 70 KK atas faedah. Hampir 2 kali ganda daripada pendapatan saya dalam runcit. Saya sebenarnya menangis apabila menerima panggilan itu. Tapi biar saya ceritakan tentang tindakan terdesak terakhir Gemma kerana wanita ini benar-benar fikir dia boleh memanipulasi jalannya kembali. Minggu lepas, saya menerima mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Hey, ini Trent. Saya sedang berpacaran dengan Gemma sekarang. Dia cerita semuanya pada saya. Agak kacau cara awak layan dia. Bro, karma akan menangkap awak. Trent. Dia jumpa lelaki baru dalam masa 2 minggu dan sudah meracuninya untuk menentang saya. Saya tak balas, tapi saya cari dia di Google kerana ingin tahu. Lelaki tu ada usahawan dalam bio IG-nya dan menyiarkan petikan motivasi melalui gambar Lambo yang disewa. Padanan sempurna. Sejujurnya. Kemudian manipulasi sebenar bermula. Gemma menghantar mesej dari nombornya sendiri. Untuk awak tahu, saya mengandung. Tahniah, awak bakal menjadi seorang bapa. Darah saya berdegup kencang selama kira-kira 10 saat. Kemudian saya buat pengiraan. Kami telah berhati-hati dan masanya tidak tepat melainkan dia hamil dalam 2 minggu terakhir dengan Trent. Mungkin. Membalas mesej. Menarik. Jom buat ujian paternity. Wah, awak tak percayakan saya? Awak sabotaj temuduga kerja saya. Tidak, saya tak percayakan awak. Radio senyap selama sejam. Kemudian saya salah baca ujian. Tak mengandung. Salah saya. Salah saya. Dia cuba memerangkap bayi saya melalui teks. Dan skim jawapannya. Teman wanita Diego, Keo, kata dia mungkin tidak hamil. Cuma cuba menguji sama ada saya akan panik dan kembali. Tapi tunggu. Ada lagi. Ingat tak macam mana dia terpaksa berpindah menjelang akhir bulan? Gadis itu memutuskan untuk pergi ke bumi hangus. Tuan rumah menghubungi saya kerana dia meninggalkan apartemen dalam keadaan membimbangkan. Saya berjumpa dengannya di sana untuk menilai kerosakan. Dia bukan sahaja berpindah. Dia menuang kopi ke atas kapet bilik tidur. Menanggalkan semua mentol lampu. Kecil tetapi pelik. Meninggalkan makanan repot di dalam peti sejuk. Mencakar lubang pada cermin bilik mandi dengan sesuatu yang tajam. Deposit keselamatan hilang. Tapi di sinilah rancangannya memakan diri. Tuan rumah mencatatkan semuanya dan menghantar bil untuk ganti rugi tambahan kepadanya. Nilai kira-kira $2,100. Dia menghantar mesej kepada saya dengan marah.
Awak mempedaya saya. Awak tahu mereka akan mengenakan bayaran kepada saya. Awak yang merosakkannya. Gemma. Saya emosional. Awak menghancurkan saya. Awak menghancurkan diri sendiri apabila awak mensabotaj temu duga saya. Berhenti cakap macam tu. Ia satu kesilapan yang awak tidak pernah minta maaf sehinggalah awak menghadapi akibatnya. Kemudian dia cuba manipulasi terakhir. Saya akan cederakan diri sendiri dan itu salah awak. Saya segera tangkap skrin telefon itu dan hubungi 911 untuk pemeriksaan kesihatan. Berikan mereka alamat baharunya, yang saya temui pada alamat penghantaran yang ditinggalkannya kepada tuan rumah. Polis keluar. Dia baik-baik saja. Cuma malu dan marah mereka muncul. Dia hantar satu teks terakhir. Awak hubungi polis tentang saya. Saya cuma kecoa. Awak sebenarnya gila. Trent betul tentang awak. Trent, yang dia kenali selama 2 minggu, yang sudah mempunyai pendapat tentang saya. Saya menyekat nombornya selepas itu. Menyekatnya dalam semua perkara. Memberitahu rakan-rakan bersama bahawa saya sudah selesai dengan drama itu, dan tolong jangan kemaskini saya tentang kehidupannya. Kemaskini terakhir. Memulakan kerja baharu minggu lepas. Ia adalah semua yang saya harapkan dan lebih lagi. Laluan kerjaya sebenar. Bimbingan. Mengusahakan projek yang penting. Pengurus saya juga memuji inisiatif saya semasa latihan. Terasa seperti tidak nyata selepas bertahun-tahun menjadi penjual runcit. Berpindah ke rumah saya sendiri. Lebih kecil tetapi semuanya milik saya. Tidak perlu lagi risau tentang barang atau drama orang lain. Diego membantu saya berpindah dan Keo membawakan sebatang pokok sebagai hadiah pindah rumah. Orang yang baik. Terjumpa seorang rakan bersama, Tyler, di kedai kopi semalam. Dia cuba mengelak daripada bertentang mata, tetapi saya melambaikannya. Kami berbual sebentar sebelum dia berkata, "Jadi, saya dengar tentang awak dan Gemma." "Ya, apa khabar dia?" Sebenarnya dia tidak peduli, tetapi ingin tahu. Tyler berubah rasa tidak selesa. Dia baik-baik saja. Trent memutuskan hubungan dengannya selepas 2 minggu. Rupa-rupanya, dia cuba menyemak telefonnya, dan apabila dia menangkapnya, dia kata itu kerana masalah kepercayaan daripada bekas kekasihnya, maksudnya awak. Dia menjawab dengan pantas. Saya hanya mengangguk. Kedengaran agak betul. Dia banyak menyiarkan tentang penyembuhan, pertumbuhan dan orang yang toksik di Instagram. Tetapi antara awak dan saya dengar dia kembali tinggal bersama ibu bapanya dan mereka menyuruhnya mendapatkan pekerjaan tetap sejak perniagaan fotografinya seperti musnah apabila dia kehilangan ruang kerja dan peralatannya. Ruang kerja dan peralatan yang saya beli. Kelakar bagaimana ia berfungsi. Sambung Tyler. Dia bertanya tentang awak. Awak tahu, jika awak sedang berjumpa dengan sesiapa. Saya rasa dia menjangkakan awak akan sengsar. Tanpanya. Dan saya beritahu dia awak kelihatan lebih bahagia daripada yang pernah saya lihat. Kami berpisah selepas itu. Saya tidak rasa bersalah atau gembira dengan perjuangannya. Kebanyakannya saya tidak rasa apa-apa. Dia telah menjadi kisah amaran pada masa lalu saya. Peringatan tentang apa yang berlaku apabila Anda mengabaikan tanda amaran kerana Anda selesa. Mengimbas kembali. Terdapat tanda-tanda. Cara dia membuatkan saya rasa bersalah kerana bekerja lewat. Bagaimana dia bergurau tentang memadamkan pemberitahuan kerja daripada email saya. Penolakan cita-cita saya secara sambil lewa sebagai perkara korporat yang membosankan. Saya tidak melihatnya kerana saya terlalu fokus untuk menjadikannya berjaya. Tetapi inilah yang saya pelajari. Seseorang yang benar-benar mencintaimu, meraihkan kemenanganmu, bukan mensabotajnya. Mereka mendorongmu ke depan, bukan menahanmu. Mereka mahumu berjaya, walaupun itu bermakna kurang masa bersama, kerana kebahagiaanmu penting bagi mereka. Gemma mahukan aksesori berbentuk teman lelaki yang berkisah tentang keperluannya. Ketika aku mengancam untuk menjadi sesuatu yang lebih, seseorang yang bercita-cita tinggi dan berdikari,
Dia coba memotong sayapku. Dan ketika itu gagal, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah mangsa. Bagian yang paling menyedihkan, dia masih tidak memahaminya. Dalam pikirannya, dia adalah teman wanita yang patah hati yang terlalu mencintai. Dia akan memberitahu lelaki seterusnya bagaimana mantannya meninggalkannya atas satu kesalahan kecil, dan mungkin dia akan mempercayainya sehingga dia melakukannya juga kepadanya. Bagiku, aku baik. Lebih baik daripada baik. Aku mempunyai kejaya yang aku teruja, rakan-rakan yang benar-benar menyokongku, dan pengetahuan yang kuperoleh dengan susah payah yang aku layak dapat lebih baik daripada seseorang yang akan mensabotaj masa depanku untuk kemudahan mereka. Kepada sesiapa yang membaca ini dalam situasi yang sama, Anda tidak keterlaluan. Anda tidak bersikap dramatik. Jika seseorang sengaja melemahkan kejayaanmu dan kemudian membuatmu penjahat itu kerana kecoa mengenainya, larilah. Kemas barang-barang Anda, tukar kata laluan Anda, dan larilah. Anda berhak mendapat seseorang yang mahu melihat Anda menang. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan ini. Reddit. Semoga pilihan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah.